Assalamualaikum Aisyah. Buat apa kat luar kelas ni? Waalaikumsalam Ustazah. Saya nak sambut Ustazah masuklah ni. Kita nak belajar apa hari ni Ustazah? Hari ni kita nak belajar pasal makanan. Makanan? Sedapnya. Makanan apa tu? Sedapnya. Sedapnya. Kenapa dengan kamu ni Aisyah? Duk sedap-sedap ni. Saya teringatkan masakan mak saya semalam. Sedapnya. Ish. Jomlah masuk kelas. Okey, jom Ustazah silalah masuk dulu. Assalamualaikum anak-anak semua. Okey, sebelum kita belajar hari ni, Ustazah nak tunjuk satu gambar. Okey, jom lihat gambar ni. Gambar apa ni? Siapa tahu? Gambar piramid makanan, Ustazah. Okey, betul. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk makanan halal lagi baik. Di bawah bidang Al-Quran iaitu ayat kefahaman surah Al-Baqarah ayat 168. Lah Aisyah, kenapa berdiri kat situ lagi tu? Baca ayat 168 surah Al-Baqarah ni. Saya malulah Ustazah. Saya suruhlah pelajar lelaki yang baca. Alahai, malulah pula. Okey, Faris baca Faris. Okey, baik Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Okey, bagus Faris. Okey, sekarang kita tengok maksud ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, daripada apa-apa yang terdapat di bumi, halalan tayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikut khutuwati syaitan, jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Okey anak-anak, sekarang kita lihat tentang tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik daripada surah Al-Baqarah ayat 168 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Yang kedua, makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Okey anak-anak, sekarang kita tengok ciri-ciri makanan yang baik. Apakah ciri makanan yang baik? Yang pertama, bersih. Yang kedua, berkhasiat. Yang ketiga, seimbang. Dan yang keempat, mengikut keperluan. Apakah yang dimaksudkan dengan mengikut keperluan? Yang dimaksudkan dengan makanan mengikut keperluan adalah seperti pembahagian berikut. Yang pertama, makan bijirin berserat tinggi. Yang kedua, makan protein sihat.
Yang ketiga, makan buah-buahan. Yang keempat, makan sayur-sayuran. Okey, sekarang kita tengok pula apakah maksud makanan halal dan makanan haram. Maksud halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Manakala haram pula ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Kita dilarang makan, dilarang juga menjual dan membeli makanan yang haram. Contohnya arak. Okey, sekarang kita tengok pula akibat pengambilan makanan yang haram. Yang pertama, tidak mendapat kemanisan beribadah. Yang kedua, terdorong melakukan kejahatan. Yang ketiga, hati menjadi keras. Yang keempat, kasar peribadi. Yang kelima, kecerdasan minda terganggu. Yang keenam, sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah. Yang ketujuh, mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelapan, dibenci oleh masyarakat. Yang kesembilan, mendapat penyakit. Yang ke-10, susah memahami ilmu yang dipelajari. Yang ke-11, doa tidak mustajab. Anak-anak, apa beza makanan halal dengan makanan haram? Jom kita lihat perbezaan ciri makanan halal dengan makanan haram. Okey, dari segi bahan, makanan halal diperbuat daripada bahan yang halal dimakan. Manakala makanan haram diperbuat daripada bahan yang haram dimakan. Dari segi proses, makanan halal disembelih mengikut hukum syarak. Manakala makanan haram pula tidak disembelih mengikut hukum syarak. Dari segi kandungan, makanan halal bebas daripada najis dan kotoran. Manakala makanan haram bercampur dengan najis dan kotoran. Dari segi kebersihan, makanan halal disimpan di tempat yang suci, manakala makanan haram disimpan di tempat yang bernajis. Dari segi kesihatan, makanan halal bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Manakala makanan haram mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Dari segi sumber pula, makanan halal diperoleh dengan cara yang sah, manakala makanan haram diperoleh dengan cara yang haram. Pengajaran ayat yang boleh diambil daripada ayat 168 surah Al-Baqarah ini ialah yang pertama, kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Okey, sampai di sini dulu ya anak-anak. Nanti semua kena tasmik bacaan ayat ini dengan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama semua. Kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Ustazah Su. وأخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.